fenomena ribut solar 2024 dikatakan antara tahun di mana ianya bakal menjadi satu yang maksimum lah kepada negara kita, dunia terutamanya. Ya. Kita tak nak orang ramai membuat spekulasi sendiri sebenarnya. Jadi kita bawakan topik ini untuk berikan pemahaman supaya tidak ada hati-hati yang rasanya panik, kan? Tiba-tiba ada panic attack, persiapan. Jadi persiapan ilmu yang kita perlu ada adalah hari ini kita bincangkan berkenaan dengan fenomena ribut solar bersama dengan Profesor Madya, teknologis Dr. Roslan Umar, merupakan pengarah Institut Penyelidikan Alam Sekitar Pantai Timur SRI, Universiti Sultan Zainal Abidin Yunisa. Assalamualaikum. Ya. Dengar doktor. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami dari jauh ni secara panggilan video. Doktor, mungkin secara mudahnya pemahaman kita semua ni lah dalam bahasa kita yang mudah ini nak memahamkan tentang ribut suria ini, fenomena ribut solar ini. Doktor, silakan. Okey, terima kasih kepada saya dan menjemput saya pada pagi ini. Okey, sebenarnya ribut solar ni sebenarnya ini berkait dengan cuaca angkasa di di luar. Yang pertama cuaca angkasa. Cuaca angkasa bukanlah maksud cuaca angkasa di angkasa di luar sana, tapi di dalam solar. Mesti contoh juga. So, berkait juga dengan fenomena yang kita tahu. Bukan saya tahu sekolah dulu kita tahu dua. Doktor? Doktor, okey. Kalau doktor boleh dengar suara kami, sebab kami di sini teknikal sedikit dengan putus-putus dan semakin lama semakin hilang. Ni adakah ini ribut solar? Okay. Belum lagi. Belum lagi kan? Okey. Mungkin kita boleh dapatkan sedikit penjelasan yang sebenar berkenaan dengan sebenarnya apakah ribut solar ini. Kita tahu bahawa ia berlaku disebabkan oleh keadaan cuaca angkasa. Betul. Bumi je ada kan? Betul. Selanjutnya, doktor, mungkin boleh teruskan penjelasannya? Ya, betul. Jadi, Okey, doktor, kalau masih boleh dengarkan kami, sebenarnya kami masih lagi belum dapat signal yang jelas lah. Maksudnya masih lagi ada masalah teknikal ni. Kita akan cuba untuk betulkannya dulu lah. Kita akan hubungi supaya kita dapat dengan lebih jelas lah. Cumanya mungkin sedikit berkaitan dengan ribut solar ini. Ini berkaitan dengan aktiviti matahari. Kalau kita tengok tadi pun, ianya bukanlah perkara yang baru saja nak berlaku. Memang berlaku difahamkan sekitar 10-11 tahun sekali lah ya. Dan sekarang kita kembali nak bersama dengan doktor lah untuk penerangan lebih lanjut lagi. Aktiviti matahari ni tadi doktor. Mungkin boleh sambung. Umar. Okey, bumi boleh dengar suara saya? Boleh. Alhamdulillah. Okay. So sebenarnya fenomena ribut suria ni dia berkait dengan kita kata dia fenomena ni dia ada dua fenomena yang drastis yang menyebabkan kesan ataupun memberi kesan kepada matahari, iaitu nyala suria, dan satu lagi adalah kita kata coronal mass reaction, hamburan jisim corona. Jadi pertama nyala suria. Nyala suria ni dia adalah EM, electromagnetic radiation. Dia ada radiasi elektromagnet yang dibebaskan ketika nyalaan suria. Dan ada satu lagi, dan dia bergerak daripada matahari itu ke bumi mengambil masa 8.3 minit. Sebab dia adalah gelombang. Okey, itu satu nyalaan suria. Jadi yang kedua, dinamakan CME, hamburan jisim corona. Hamburan jisim corona ni dia adalah satu hamburan jisim corona yang kita kata yang bawa dia melepaskan keluar daripada ke angkasa, termasuk ke bumi, ke planet-planet lain dalam bentuk hamburan, dalam bentuk jisim, dan kita namakan dia coronal mass reaction tadi tu. Jadi dua benda tadi, dan dia ni ada berjisim, dan dia ada dia meletup, dua letup juga. Dua letupan. Jadi tapi letupan yang tadi tu gelombang. Ambil 83 nyalaan suria tu. Yang kedua ni letupan yang kedua ni kita panggil letupan CME, coronal mass reaction. Yang coronal mass reaction ni dia ambil masa 1 hingga 4 hari untuk merentas bergerak ke bumi. Okey. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi pada bumi yang kita takut ni? Betul. Okey, apa yang terjadi pada bumi apabila ribut suria solar storm ni boleh berlaku, dia akan menyebabkan dia ada medan magnet, dia menghasilkan medan magnet. Medan magnet daripada ni dia bergerak
hamburan CME tadi tu, CME itu dia akan bergerak ke bumi. Tapi kita syukur, alhamdulillah kita kerana bumi kita ni ada protection bar magnet, kita macam bar magnet, di mana bar magnet tu dia seolah-olah melitupi bumi itu dengan kita kata medan magnet dekat luar bumi tu. Jadi apa yang hamburan daripada cincin corona yang datang daripada matahari ataupun gelombang tu dihalang oleh magnetosfera. Magnet yang kata bulaan mengelilingi bumi tu. Jadi ini sebab tidak ada tu. Jadi kita kata lingkaran itu yang melitupi bumi itu melindungi kita CME daripada CME tadi yang hamburan cincin corona dan daripada gelombang magnet. Dan dia akan protect kita daripada, kita tahu yang datang daripada matahari tadi dia ada gelombang radio, dia ada gelombang UV, dia ada gelombang kita kata sinar X. Jadi sinar X, gelombang sinar X ni dia memberi kesan kepada dia akan boleh masuk dia tak boleh masuk ke bumi ni, tapi sebab dihalang oleh kita panggil magnetosfera tadi. Tapi dia lalu juga ke atas, dekat bahagian utara ataupun bahagian selatan dan membentuk cahaya cantik yang kita panggil dia aurora. Itu aurora dah. Jadi aurora tu sebenarnya ribut geometrik bumi yang berlaku disebabkan kesan tadi tu. Dia masuk juga ke atas tu. Tetapi dia tidak memberi sebenarnya, dia tak beri kesan pun kepada bumi secara keseluruhan. Sebab kita dah dilindung. Macam saya cakap tadi, kita dipilihkan oleh Allah SWT satu proteksi yang sangat ampuh yang melindungi bumi. Tetapi kesan dia kepada di luar bumi, dia akan berimpak kepada satelit di luar orbit. Satelit di luar orbit, dia akan mengganggu komunikasi ke? Kawan yang berada di luar orbit ataupun satelit yang berada di ISS, kita tahu ada satelit di ISS. Dan dia akan berimpak sebab tadi corona menjadi tadi hamburan tu dia akan hantam kita kata satelit orang dia ada gaya lah. Baik, doktor. Dan itu kat luar. Doktor. Dan ada satu lagi dia berlaku di kawasan dalam bumi. Di kawasan bumi itu dia boleh berlaku juga. Tapi dia berlaku dekat atas dan tinggi ataupun dekat bawah. Tinggi dekat bawah lah. Utara dan selatan. Faham. Okey, doktor. Okey, macam ni. Maksudnya kedua-dua aktiviti matahari itu akan mengganggu sistem komunikasi dan juga bekalan elektrik di bumi ke bagaimana? Okey. Sistem telekomunikasi di bumi, kalau di bumi dia akan berlaku dipanggil arus tu akan masuk ke bumi, dia akan masuk arus bumi, dia akan overcharge. Tetapi dia tidak berlaku di kawasan ekuator, dia tak berlaku di kawasan ekuator. Dia mungkin berlaku di kawasan atas. Dan tinggi, negara seperti Kanada, US. Dan pernah direkodkan berlaku overcharge ni kat elektrik ada problem ni di negara Kanada pada tahun 1989, tahun dekat saya. Dan ketika itu 9 jam berlaku kerosakan pada transformer. Tapi taklah sampai 17 hari, dia macam tu kan? Jadi doktor, maksudnya kebimbangan yang sedang ditularkan di media sosial pada ketika ini, kita akan bergelap berhari-hari, mungkin ianya akan impak yang sangat besar. Ianya adalah satu kebimbangan ataupun mitos saja, doktor? Betul mitos saja. Teknologi je ni. Kalau kita tengok sains teknologi ni, kalau berlaku ribut suria, matahari bumi masih berpusing. Bumi masih berpusing. Jadi matahari masih ada. So malam dia masih berlaku. Jadi tidak timbul soalan kenapa pula berhenti. Kalau bumi berhenti, betul. Bumi berhenti stop dan matahari hilang daripada bumi tu. Itu orang berkata. Jadi sebenarnya tidak ada asas pun yang itu saya pelik kadang-kadang bila dia kata dari mana 17. Kalau sebelum ni 3 hari. 3 hari, kalau sebelum ni 3 hari. Sekarang 17 hari. Mungkin akan datang sebulan. Jadi pesan dia tu sebenarnya metodologi tu sebenarnya tidak tepat. Tidak tepat, tidak ikut logik sebenarnya. Dan hari pun kita tahu Okey, apa nasihat doktor sebenarnya? Sebab kalau kita lihat di platform media sosial kan ramai sebenarnya individu yang buat live, bagi tips. Sekiranya berlaku di Bosola, apa yang kita kena buat dekat rumah dan sebagainya. Nasihat doktor lah sebenarnya kepada rakyat Malaysia. Terima kasih.
pada rakyat Malaysia semua, saya rasa lah kita perlu semak ataupun selidik. Kita sebagai kita kata manusia, kita kena semak dulu sebelum selidik maklumat yang kita terima. Sama ada kadang-kadang maklumat tu hapus, kadang-kadang maklumat tu tidak tepat, kadang-kadang tu hack. Jadi kita orang Islam sendiri pun, kita sebagai orang Islam khalifah, kita perlu tabayun dulu. Tabayun maknanya semak selidik. Dalam Al-Quran tu suruh kita bertabayun berkenaan maklumat palsu. Kenapa? Kalau tidak, dia akan menimpakan bencana ataupun kita menimpakan satu penipuan kepada masyarakat, dan masyarakat telah kabut panik. Jadi jangan panik, tengok dulu, selidik dulu fakta tu. Tapi sebagai manusia, kita jaga alam sekitar kita daripada lapisan ozon semakin nipis. Kita tahu lapisan ozon kita semakin nipis. Jadi kalau kita sebagai khalifah, kita elakkan daripada penggunaan CFC untuk memastikan kita punya magnetosfera tadi tu, lapisan yang ampuh tu tidak kita kata ni lah, dan tidak orang kata tidak terganggu atau nipis lah. Jadi ini mungkin dan kita kena gunakan ilmu. Saya rasa lah kita kena ambil cari tu untuk jadi masyarakat yang bertamadun ni, masyarakat bermula dengan ilmu lah. So sangat penting setiap satu benda perkara yang kita dapati daripada internet tu, kita semak dahulu. Bertabayun dulu lah. Itu cadangan saya lah. Doktor, mungkin kepada kita yang menonton pada pagi ini kadang-kadang ilmu baru, tapi kita perlu ambil tahu jugalah berkaitan dengan apa yang berlaku di alam kita ini. Di mana sebenarnya maklumat-maklumat yang sahih boleh kita dapatkan ni, doktor? Mungkin ada jaringan-jaringan yang pihak doktor sendiri capai untuk memastikan bahawa maklumat dan informasi yang betul itu sampai kepada rakyat Malaysia terutamanya. Betul. Okey, kita UNIZA ada pakar UNIZA lah, kepakaran di UNIZA. Dan maklumat kita boleh dapatkan dalam website Universiti Sultan Zainal Abidin sendiri, website UNIZA Expert, ataupun di laman web Balai Cerap Kuza. Kita ada Balai Cerap Kuza. Di situ kita ada peralatan untuk melihat, untuk tengok matahari. Kadang-kadang kita tengok fakta, kita kata NASA. Kadang-kadang ada setengah tak percaya data NASA. Jadi kita ada gambar daripada NASA ataupun daripada saintis. Kita compare dengan Balai Cerap kita ada. Teleskop kita ada, kita tengok gambar matahari. Betul tak matahari aktif? Tengok sunspot, tadi tu, solar flare. Kita boleh dapatkan maklumat tu. Jadi kita di UNIZA kita adalah pakar-pakar dalam pelbagai bidang seperti komputer, seperti pengajian Islam, dan juga actually kita ada di Institut Pendidikan Alam Sekitar lah. Kita menyediakan maklumat-maklumat berkenaan dengan ilmu-ilmu tentang astronomi, atmosfera, sains atmosfera dan sebagainya lah. Dan ribut solar ini adalah perkara biasa, fenomena biasa yang berlaku. Itu sebenarnya yang kita perlu fahami. Bukannya macam 2024 inilah bawa pertama kali. Tidak. Jangan panik lah. Jangan panik. InsyaAllah kita doakan. Apa pun kita sentiasa berdoa supaya tidak akan berlakunya apa-apa kan. Petaka bencana. Kalau itu berlaku pun, itu semuanya adalah ketentuan Allah SWT. Betul. Dan takdir yang telah pun cantik ditetapkan. Doktor, sekali lagi terima kasih. Kita nak ucapkan Profesor Madya Teknologis Dr. Roslan Umar, Pengarah Institut Pendidikan Alam Sekitar Pantai Timur SRI Universiti Sultan Zainal Abidin UNIZA bersama kita. Terima kasih, Doktor. Terima kasih banyak-banyak, Doktor. Terima kasih kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.